Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini melibatkan anak bekas timbalan Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, siapa kita tolong senaraikan dulu. Siapakah anak ataupun siapakah timbalan Perdana Menteri Malaysia yang Anda pernah ingat? Yang paling saya ingati ialah timbalan Perdana Menteri yang telah berkali-kali menjadi timbalan Perdana Menteri, yaitu Zahid Hamidi. Selain daripada itu, sekarang pula, siapakah bekas timbalan Perdana Menteri? Hari ini, kita digemparkan dengan satu blog yang ditulis oleh anak bekas timbalan Perdana Menteri yang bertajuk DAP akan jadi tuan. Akhirnya, anak bekas timbalan Perdana Menteri ini disiasat polis. Menjadi persoalan ialah apa isi blog DAP akan jadi tuan itu sehingga polis tertarik untuk membuat siasatan terhadap anak bekas timbalan Perdana Menteri ini. Dan siapakah pula anak bekas timbalan Perdana Menteri ini? Baiklah, anak bekas timbalan Perdana Menteri yang dimaksudkan ini ialah Tamrin Abdul Ghaffar, anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri, yaitu Ghaffar Babah, akan disoal siasat polis Selasa depan selepas berhubung catatan blognya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan. Tamrin dijadwal memberikan keterangannya kepada polis pada 16 April jam 10.30 pagi. Kata peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Babah. Dalam catatan blog Tamrin bertarikh 4 April lalu, dia berkata, semua orang Melayu dan raja-raja Melayu mesti sedar bahawa malapetaka akan menimpa mereka jika DAP mengambil alih. Ini satu dakwaan yang amat bersifat 3R. Hantaran Tamrin yang bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan itu menyatakan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam Kerajaan Persekutuan hari ini dengan 42 kerusinya. Kata beliau, bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu ini? Soalnya pun begitu tidak jelas dari mana dia mendapat angka 22% itu. Semalam bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, dia telah menelefon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya itu. Jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil, katanya sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun, amarannya terlambat kerana Tamrin memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun Zaid mengecam tindakan polis itu berkata, dia terkejut polis akan memanggil seseorang berdasarkan ramalan. Dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi kesalahan jenayah, katanya. Sudah tentu DAP tidak akan berasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan, katanya. Dia juga menolak UMNO akan terlibat dalam perkara itu kerana mereka sudah sibuk dengan stalking dan tapak kasut. Pun begitu, catatan di blog Tamrin itu turut menyentuh hal-hal lain dan membuat dakwaan tertentu kepada pemimpin negara, seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Beberapa komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia kini ialah, Anwar tak nak Tamrin ganggu DAP. Beliau kata, Jimmy Page kata, Anwar berpandangan bahawasanya di dalam proses membina negara, kesamarataan etnik harus menjadi prinsip paling penting. Itu kata Jimmy Page.
Di atas prinsip inilah Anwar berikrar bahwa anak Cina, anak saya, anak Sarawak, anak saya, dan anak India juga anak saya. Pengasingan rakyat ke dalam dua kelompok Bumi Putra dan bukan Bumi Putra juga konsep yang lapuk, kata Jimmy Page. Isu 3R tidak lagi boleh dibangkitkan dan lama-kelamaan konsep ini secara sendiri akan hapus dan lupus. Berkenaan polisi berkaitan budaya dan pendidikan, DAP menekankan bahawa semangat perlembagaan persekutuan mestilah dihormati, katanya. Sementara menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak untuk menggunakan bahasa lain juga mesti dipertahankan. Persempadanan akan dibuat pada tahun hadapan akan menambahkan kerusi DAP berkemungkinan kepada 60 kerusi pada PRU16. DAP akan bergabung dengan Parti Sabah, Sarawak dan Amanah. Ramalan di Tamrin akan menjadi kenyataan, DAP akan jadi tuan, kata salah seorang penulis di ruangan komen iaitu Jimmy Page. Satu lagi ruangan di Malaysia kini di ruangan komen ialah Tamrin ini orang PN agaknya, katanya cuba nak masuk parti Naksa Kaukot, katanya sengaja menunggang isu perkauman atas nama DAP bagi kepentingan agenda peribadi sendiri. Taktik lapuk dah tu pacik, kata seorang netizen di ruangan Malaysia kini. Green Cheetah 3211 pula menulis, Zain melahirkan rasa ingin tahu siapa yang buat laporan polis. Jawapannya, siapa yang buat laporan polis tak penting pun. Yang penting ialah apa yang diperkatakan oleh Tamrin. Betulkah buat ramalan tak salah walaupun ramalan itu berunsur 3R? Ada sesiapa nak cuba buat ramalan yang lain dan kita lihat, ada tak orang buat laporan polis soal Green Cheetah? Kata Jimmy Page, tak payahlah buat seperti itu. Takut-takut nanti besar pula masalah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Anak bekas Timbalan Perdana Menteri sah akan disiasat polis berhubung dengan blog DAP akan jadi tuan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lama tidak bersuara, lama tidak muncul atau tidak kemunculan langsung. Akhirnya Tun Dr. Mahathir Mohamad tampil memberikan ucapan yang kita tunggu-tunggu. Namun dalam ucapan Tun ini turut mendapat perhatian daripada netizen. Apa pula pendapat anda untuk ucapan Hari Raya Tun Mahathir ini? Jika anda masih ingat, Tun Mahathir baru-baru ini baru saja keluar daripada pemantauan rapi di IJN kerana adanya masalah berkaitan dengan jantung. Ramai netizen yang mendoakan, mentitipkan supaya beliau cepat sembuh. Namun isu berkaitan siasatan SPRM yang kononnya ditujukan sebenarnya kepada Tun Mahathir menjadi tular pula. Apabila pendedahan anak Tun Mahathir iaitu Mukriz Mahathir bersama anak-anak Mahathir turut mendapat perhatian yang sangat meluas di media sosial. Hari ini Tun Mahathir pula tampil dengan ucapan, sambutlah Hari Raya dengan kesederhanaan dan keinsafan. Itu ucapan daripada Tun Mahathir yang turut mendapat perhatian meluas daripada netizen, khususnya perkataan kesederhanaan dan keinsafan. Mereka kata, baguslah kalau Tun Mahathir mengucapkan seperti itu, kata netizen, kerana mereka mengharapkan supaya Tun Mahathir cepat-cepatlah bersara daripada dunia politik dan insaflah yang menunjukkan bahawa usia Tun Mahathir sudah terlalu tua untuk meneruskan perkara yang berkaitan dengan dunia, kata netizen. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menitip pesanan kepada rakyat khususnya umat Islam yang akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri untuk menyambut dengan kesederhanaan dan keinsafan. Dalam hantaran di Instagram pada Selasa, Mahathir mengingatkan rakyat supaya tidak lupa saudara Islam di Palestin yang terpaksa berdepan dengan peperangan, kebuluran dan kesengsaraan.
Di beberapa negara lain, saudara sesama Islam kita terpaksa berhadapan dengan peperangan, kebuluran dan kesengsaraan, kata Tun Mahathir. Apa yang terjadi di Palestin ketika kita sedang bergembira merayakan Hari Raya bersama saudara mara dan sahabat handai harus membuat kita banyak bersyukur serta insaf akan nikmat yang kita terima, katanya dalam Instagram rasmi beliau di to official. Pada Selasa, Dr. Mahathir turut mengingatkan mereka yang pulang ke kampung supaya berhati-hati dan memandu dengan cermat. Pada masa yang sama, beliau mendoakan agar rakyat Malaysia terus mendapat kesejahteraan dan keampunan dari Allah. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya ucapan Hari Raya daripada Tun Mahathir ini amat menarik perhatian daripada netizen, dan ada netizen kata, wow, kita bersyukur kerana Tun Mahathir sudah sehat untuk menyampaikan ucapan. Mereka kata, mereka pun berharap supaya Tun Mahathir turut bersederhana di dalam berpolitik untuk saat-saat beliau semakin berusia ini, dan mereka juga mengingatkan Tun Mahathir tentang supaya Tun Mahathir insaflah bahawa usianya sudah semakin tua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin Hanayoh kata dia terluka dengan kata-kata Syed Saddiq. Ini apabila Hanayoh kata kritikan pedas daripada bekas sekutu seperti Syed Saddiq amat menyakitkan. Hanayoh kata dia rapat dengan Syed Saddiq dan faham anak muda ini percaya dengan Malaysia sebagai negara pelbagai kaum. Itu pernah diberikan kredit kepadanya, tapi kata Hanayoh, dia tidak tahu apa yang perlu dikatakan sebab dia tidak pernah ulas perkara itu secara terbuka dan pastinya hatinya terluka. Beliau menyentuh perkara ini apabila bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ditanya perasaannya apabila bekas Mahathir Mohamad mempersoalkan kesetiaan orang Melayu serta tindakan Syed Saddiq menggelar DAP sebagai lapdog kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Lapdog dalam bahasa Inggeris bermaksud anjing manja yang dibela. Bagaimanapun ia juga mempunyai maksud seseorang yang berada di bawah pengaruh orang lain. Selepas kenyataan ini, akhirnya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membalas pula kenyataan ini dengan mengatakan, ke hadapan sahabat Kuhana, ini bukan tentang kita, kata Syed Saddiq. Dalam komen ataupun dalam ulasan Syed Saddiq, beliau berkata, beliau menegaskan dia menghormati pandangan Yo. Tetapi dalam masa yang sama, kata Saddiq, beliau berkata, dia risaukan masa depan Malaysia apabila rasuah dinormalisasikan oleh elit politik. Memberi contoh skandal LCS yang merugikan berbilion dolar duit pembayar cukai, Syed Saddiq berkata, selepas pilihan raya, orang yang memperjuangkan perkara itu kini sudah senyap, kata Syed Saddiq. Begitu juga katanya dalam pengguguran kes jenayah terhadap kawan baru serta belas dendam terhadap lawan baru. Wujud situasi membingungkan apabila orang yang mencuri satu tin Milo dipenjara. Tetapi yang mencuri berbilion dolar dinormalisasikan oleh pejuang rasuah sebelum ini, kata Syed Saddiq. Tiada prinsip, tiada batasan, tiada rasa malu, katanya yang kemudian membangkitkan tentang amalan politik Machiavelli. Namun demikian, ada 9 komen daripada netizen membalas terhadap kenyataan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini dalam ruangan Malaysia kini. Antaranya Red Wolf kata, young man, tolong diam, katanya apabila beliau kata tanpa PH dia tidak akan boleh menjadi ahli parlimen. Ada juga yang mengatakan, Atmugan berkata, please be sincere lah bro, you sendiri spoil you politik future, kata Atmugan. Grave Gapi kata,
pasti Syed Saddiq Abdul Rahman akan bungkus kad muar pada PRU 16 ataupun lebih awal apabila kes dia kad mahkamah kekal dengan hukumannya. Kita sudah tahu bahawa Syed Saddiq Abdul Rahman telah dijatuhi hukuman penjara dan sebatan kerana didapati bersalah baru-baru ini. Kata gregapi inilah akibatnya apabila didapati bersalah oleh mahkamah kerana kes menyakau. Katanya, pemimpin KAT PH tak payahlah layan dia lagi, buang masa aja, kata gregapi. Black Panther kata, kehadapan adalah pintu penjara terbuka. Good luck sahabatku, katanya. Red Parrot pula kata, Syed Abdul Rahman no longer relevant, katanya. AKJ kata, PRU akan datang, kamu akan bungkus, kata beliau. Black Hawk pula kata, beliau ini masih tak sedar diri sendiri dan didapati bersalah sebab kes sakau. Bagus risau diri sendiri yang didapati bersalah kerana menyakau. Biarkan negara ini di tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pasukannya, kata beliau. Common Nonsense kata, betul Syed Saddiq, asalkan kamu keluar penjara free kerana Anwar tak nak layan kamu, katanya. Seorang lagi kata, Golden Gecko kata, let's see he can win next general election. Saudara-saudara sekalian, kata Syed Saddiq di dalam hantaran ini ke hadapan sahabat Kuhana, ini bukan tentang kita. Anggota Parlimen Muar Syed Abdul Rahman mempertahankan kritikannya terhadap DAP yang melukakan perasaan sahabatnya Hanayo daripada parti itu. Menulis di Facebook hampir 24 jam selepas keluhan Yo, Syed Saddiq menegaskan kenyataan dan pendiriannya itu bukan bersifat peribadi. Kehadapan sahabatku Hanayo, perkara ini bukan tentang saya, bukan tentang persahabatan kita. Ini tentang masa depan Malaysia, kata pengasas dan bekas Presiden Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu. Yo dalam wawancara baru-baru ini dengan Malaysia Kini minggu lepas mengakui kritikan pedas daripada bekas sekutu seperti Syed Saddiq amat menyakitkan. Saya rapat dengan Syed Saddiq dan faham anak muda ini percaya dengan Malaysia sebagai negara pelbagai kaum. Anda perlu berikan kredit kepadanya untuk itu. Saya tak tahu apa yang perlu dikatakan sebab saya tidak ulas perkara ini secara terbuka. Tetapi ya, pastinya ada rasa terluka, kata beliau lagi. Menteri Belia dan Sukan, bekas Menteri Belia dan Sukan itu, iaitu Hana Liu berkata demikian apabila ditanya perasaannya apabila bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad mempersoalkan kesetiaan orang bukan Melayu serta tindakan Syed Saddiq menggelar DAP sebagai lapdog kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Lapdog dalam bahasa Inggeris bermaksud anjing manja yang dibelah. Bagaimanapun, ia juga mempunyai maksud seseorang yang berada bawah pengaruh orang lain. Sementara itu, Saddiq hari ini menegaskan dia menghormati pandangan Yo. Tetapi dalam masa sama, kata Syed Saddiq, beliau berkata dia risaukan masa depan Malaysia apabila rasuah dinormalisasikan oleh elit politik. Memberi contoh skandal LCS yang merugikan berbilion dolar, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.